Okay geng, aku sebenarnya kan ada berita gembira untuk korang yang mana aku nak buat giveaway. So giveaway aku pada kali ni, aku akan pilih 5 orang pemenang sahaja. Dan hadiah-hadiah adalah Crunch, iaitu produk buatan aku sendiri. Syarat-syarat dia memang tersangatlah mudah, iaitu dengan cara korang follow Instagram aku dan korang DM aku, beritahu aku sejak bila korang kenal channel Nina Story dan apa yang membuatkan korang rasa channel Nina Story ni special dekat hati korang. Nanti aku akan baca DM-DM korang dekat Instagram dan aku akan pilih 5 orang pemenang. Aku akan umum 5 orang pemenang ni dekat Instagram aku juga. So make sure korang pergi follow, okay? Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak share satu kisah yang bagi aku agak meloyakan dan mengerikan. Kisah ni tentang seorang bekas tentera yang telah dituduh makan budak-budak seramai 7 orang. Jadi dia boleh juga dikenali sebagai seorang yang kanibal, makan manusia. Tapi dikatakan sebelum tu dia pernah makan mayat kawan dia semasa Perang Dunia yang kedua. Dan dikata dia makan mayat kawan-kawan dia tu sebab dia nak survive. Mungkin sebab dia dah biasa makan mayat manusia, jadi dia terbiasa dan ketagih untuk makan lagi. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi sekitar tahun 1950-an, dalam tahun 1954 hingga ke 1958. So dalam tempoh tahun ni lah dia aktif membuat kerja-kerja macam ni. So dia makan budak-budak ni hampir 4 tahun sebelum dia kena tangkap pada tahun 1958. Kejadian yang ngeri ni terjadi dekat dengan negara kita, iaitu Thailand. Jadi nama sebenar dia adalah Si Kui Sai Ang, atau nama famous dia adalah Si Kui. Ada juga yang panggil nama dia sebagai Si Ui. Dia ni lahir pada tahun 1927 di Shantou, China. Dan Si Kui ni sebenarnya dia bukan berasal daripada Thailand, tapi dia ni sebenarnya telah berhijrah daripada China ke Thailand. So dia adalah seorang imigran China. Dia berhijrah ke Thailand pada sekitar tahun 1944. Dia dah tinggal dekat Thailand tu selama 10 tahun, barulah dia buat kes jenayah ni. So semasa dia dekat Thailand ni, dia dah bekerja sebagai seorang tukang kebun di beberapa daerah dekat Thailand. Tempat pertama dia bekerja adalah dekat daerah Prachuap Khiri Khan. Si Kui ni sebenarnya memang sangat famous dengan gelaran pembunuh bersiri dan merupakan seorang pembunuh yang paling kejam dekat Thailand. Target dia pula adalah budak-budak. Dia bukan setakat bunuh je, tapi dia makan juga organ dalaman budak-budak tu. Ada yang kata sebelum ni dia pernah join ketenteraan dekat China. So dia pernah join Perang Dunia Kedua melawan Jepun pada masa tu. Jadi semasa perang tu, Si Kui ni dikatakan makan mayat kawan-kawan dia yang dah mati. So start daripada kejadian ni lah Si Kui ni mula memakan manusia. Dia mula buat kes yang tak berberi kemanusiaan ni pada sekitar tahun 1954. Dia akan cari mangsa dia dekat beberapa daerah, macam dekat area Prachuap Khiri Khan, Bangkok, Nakhon Pathom dan juga dekat Rayong. Maksudnya dia tak fokus untuk mencari mangsa dia dekat satu daerah je. Jadi biasanya dia akan tangkap mangsa-mangsa dia and then dia bunuh. Lepas tu dia akan keluarkan organ dalaman diorang ni, dia masak, lepas tu dia makan. Dikatakan juga dia punya favourite part dalam bahagian dalaman ni adalah bahagian hati dan juga jantung. Kemudian pada tahun 1958, Si Kui telah ditangkap oleh pihak polis. Pada masa tu dia tengah bakar mayat mangsa dia, yang merupakan seorang budak-budak lelaki yang berusia 8 tahun, dan pada masa tu diorang berada di Rayong. So start daripada sinilah dia dituduh dengan beberapa tuduhan atas kesalahan membunuh. Masa dia kena soal siasat tu, dia langsung tak mengaku yang dia ni seorang kanibal. Tapi polis ni memang tak percayalah kata-kata dia, sebab cara dia cakap tu macam agak meragukan sikit. Dia ada cakap yang dia ni memang sangat sukakan rasa organ dalaman. Jadi dalam siasatan pihak polis, ada 4 mayat budak-budak yang telah dijumpai dekat daerah Sakei. Lepas tu mangsa-mangsa yang lain semuanya dibuat dekat Bangkok. Si Kui ni sebenarnya dia juga ada gelaran yang diberikan oleh rakyat Thai, iaitu dia dikenali sebagai boogeyman. Boogeyman ni adalah orang yang dianggap jahat oleh orang lain. Biasanya boogeyman ni akan digunakan untuk menakutkan kanak-kanak. So dia lebih kepada satu semangat yang menakutkan dan sangat jahat. Contohnya macam dekat Thailand, mak dengan ayah diorang ni akan takutkan anak-anak diorang, terutamanya anak-anak diorang yang nakal, yang tak reti nak balik rumah bila dah senja. Diorang akan cakap kalau korang tak balik, korang nakal, Si Kui ni akan datang tangkap diorang. Jadi bila budak-budak tu dengar kata Si Kui ni akan datang tangkap diorang, kalau diorang ni nakal, tak reti nak balik sebelum senja, diorang memang tak beranilah buat benda tu, sebab bagi diorang Si Kui tu sangat-sangatlah menakutkan.
So selepas dibicarakan apa semua, dia telah didapati bersalah dan dikenakan hukuman mati. Pada September pada tahun 1959, dia telah dikenakan hukuman tembak sampai mati pada usia 32 tahun. And then mayat dia telah diawetkan dan dipaparkan dekat sebuah muzium. Maksudnya lepas dia kena hukuman apa semua tu, dia dah mati dan mayat dia tak dikebumikan secara yang sepatutnya lah. Mayat dia telah diawetkan dan diletakkan dekat sebuah hospital Sri Raj sebab doktor-doktor kat sana nak buat medical study. Hospital tadi bukan hospital government macam dekat negara kita, tapi adalah sebuah hospital ataupun muzium forensik. Hospital Sri Raj ataupun muzium forensik tadi adalah sebuah muzium perubatan yang terletak di Bangkok. Selain nama tadi, muzium ni juga dikenali sebagai muzium kematian. Muzium ni telah dibina pada tahun 1888 semasa wabak kolera ni melanda dunia. So muzium perubatan ni adalah muzium yang paling tertua dan juga muzium yang terbesar yang ada dekat Thailand. Dalam muzium ni agak creepy sebenarnya sebab diorang ada simpan bahagian tubuh penjenayah dan juga mangsa-mangsa yang pernah kena bunuh. Sebab itulah muzium tadi tu dikenali sebagai muzium kematian. Aku rasa aku teringin nak pergi sana. Kalau siang mungkin aku berani masuk. Kalau malam, minta maaf lah aku tak masuk ke. Jadi mayat si Queen ni diorang awet cantik-cantik, and then diorang letakkan mayat mumia dia tu dekat dalam balang kaca ataupun kotak kaca. Lepas tu mumia dia tadi tu digunakan untuk mengajar pelajar perubatan. Tapi beberapa tahun yang lepas ada kontroversi tentang kes si Queen, yang mana rakyat Thailand percaya dia bukan seorang pembunuh yang sebenar, tapi dia ni macam kena fitnah ataupun dijadikan sebagai kambing hitam. Sebab ada orang kampung dulu-dulu ni yang kenal si Queen. Diorang kata si Queen ni seorang yang sangat-sangat baik dan diorang tak percayalah yang si Queen ni akan buat benda-benda macam tu. Dikatakan juga si Queen ni dia tak boleh berbahasa Thailand dengan baik. So semasa polis soal si saksi Queen, dia katakan polis telah menggunakan jurubahasa. Yang diorang rasa was-was sangat dengan pihak polis ni adalah pada masa tu dikatakan polis Thailand ni dia memang sangat berleluasa dengan corruption. Diorang ni akan guna kuasa diorang untuk dapatkan statement yang palsu. Selain tu, polis Thailand dulu memang sangat anti dengan China. Yelah, diorang kan imigran daripada China datang ke Thailand untuk bekerja. Dan mostly imigran yang pindah ke Thailand ni adalah orang-orang yang susah, orang miskin. Jadi bila diorang dekat Thailand ni, polis-polis memang sangat bencikan diorang. So mostly, polis Thailand pada masa tu memang sangat racist. Biasanya diorang akan jadikan imigran China ni sebagai kambing hitam diorang untuk melakukan jenayah. Dan tu adalah salah satu sebab kenapa rakyat Thailand ni percaya yang si Queen langsung tak bersalah. Lagi satu, diorang rasa macam pihak hospital tak patut buat mayat si Queen tu macam tu. Maksudnya pihak hospital tak sepatutnya letak mayat dia dekat dalam peti kaca and then uji kaji dia ataupun buatkan dia tu jadi sebagai sebahagian daripada pelajaran. Seolah-olah macam pihak hospital tadi tu dia tak hormat si Queen. Beberapa tahun yang lepas, kes ni memang sangatlah menjadi kontroversi dekat Thailand sebab diorang nak mayat si Queen ni dikebumikan dengan cara proper. Setelah 60 tahun kemudian, barulah mayat si Queen ni dikebumikan dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang wajar. Rakyat Thailand ni dia siap sign petition lagi sebab diorang nak si Queen ni dikebumikan dengan cara yang elok. Diorang nak pihak hospital hormat si Queen dan kebumikan dia macam orang lain. So ada seorang rakyat Thai yang bernama Wan Napa, dia kata mak ayah dia dulu pernah hire si Queen ni bekerja dengan diorang, dan dia pun kata si Queen ni memang seorang yang sangat-sangat baik. Dan dia kata dia pun rasa kesian bila dia tengok mayat si Queen tu duduk terperangkap dalam balang kaca. Bagi dia nampak si Queen tu macam terseksa, terkurung dekat balang kaca tu. So pihak hospital ni sebenarnya diorang dah tak ada choice. So diorang pun ambil keputusan untuk bakar mumia si Queen. Mulanya pihak hospital nak simpan abu mayat si Queen dekat muzium, tapi pada masa tu rakyat Thailand memang bantah sangat. Jadi petition yang melibatkan 11,000 orang telah dihantar kepada pihak hospital. Pada Ogos tahun 2019, mayat si Queen telah dikeluarkan daripada muzium. Segala kos pengebumian, negara yang tanggung kos sebab diorang cuba cari saudara mara si Queen tapi tak jumpa. And then mayat dia telah dikebumikan dekat Kuil Wat Bang Prang Thai bersebelahan dengan penjara yang mana si Queen pernah dihukum dulu. Okay guys, aku nak tahu pendapat korang tentang kisah si Queen ni. Korang percaya ke memang dia ni adalah seorang kanibal yang bunuh budak-budak tu and then dia makan, ataupun korang rasa dia ni hanya sekadar dijadikan kambing hitam? So itu adalah kisah yang aku dapat kongsikan kepada korang dan aku harap korang suka dan korang enjoy. Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, make sure korang subscribe di bawah, okay? Dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan upload pada masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.